A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Apa khabar anak-anak? Sihat semua? Ustaz doakan semua dalam keadaan yang baik-baik. Kita telah seminggu bercuti sekolah dan duka cita dimaklumkan ialah semua orang maklumkan negara kita dilanda wabak COVID-19 coronavirus. Jadi telah diaktifkan Akta Pergerakan Kawalan di mana kita terpaksa duduk stay at home di rumah selama 14 hari. Ustaz harapkan kamu mengisi masa 14 hari dengan benda-benda yang berfaedah dan doakan negara kita agar semoga kembali sedekala pulih, aman, sentosa, damai dan bebas daripada sebarang ancaman. Okey, baik. Tidak berbanding 14 hari ini kamu boleh duduk saja. Kalau ikutkan hari ini kita sepatutnya dah start persekolahan. Tapi disebabkan kita stay at home dekat rumah, kita tak boleh keluar dan kita juga dalam tempoh yang sama boleh memanfaatkan untuk masa yang banyak ini, yang terluang ini, banyakkan amal ibadat kita. Tolong ibu bapa yang mana yang sebelum ni yang jauh kita dekat-dekatkan, yang mana selama ni enggang bergaduh, kita minta maaf baik-baik dan sebagainya. Okey, untuk hari ini kita ada satu topik pelajaran yang sepatutnya kita belajar. Pelajaran akan diteruskan tapi kita melalui sebagai pembelajaran. Okey. Untuk hari ini topik yang Ustaz akan bincangkan pada hari ini, kalau ikut dalam kita punya takwim lah kan, hari ini kita akan belajar tentang adab bernegara. Okey. Adab bernegara. Okey. Dalam topik ini kita akan membincangkan apa itu negara, apa yang perlu ada dalam sebuah negara, apakah tingkatan-tingkatan yang ada dalam sesuatu organisasi bernegara. Okey, baik. Sebelum itu, apa itu negara? Negara adalah kawasan tertentu yang didiami oleh masyarakat tertentu dan diperintahkan oleh sesebuah kerajaan. Macam Malaysia, kalau kita perhatikan, kita ada golongan-golongan atasan, golongan profesional, dari sudut macam Perdana Menteri, Jemaah Perdana Menteri, seterusnya pegawai kerajaan, swasta ataupun sampailah peringkat masyarakat iaitu kita sendiri. Dan lebih uniknya Malaysia ini sendiri, kita tahu kan, kita mempunyai pelbagai bangsa, agama dan budaya. Itu adalah jarang berlaku di mana-mana negara dalam dunia ini. Sebagai contoh, di England juga macam hampir pada Malaysia, di mana kategori rakyat dia bukan setakat berlatarkan daripada orang putih, tapi ada juga daripada negara-negara Commonwealth, yang mana sebelum ini mereka menjajah negara-negara yang dijajah dan mereka mengambil sedikit rakyat yang dijajah bawa balik ke England. Sebab itulah kalau kamu pergi England ataupun kalau kamu berpeluang pergi England, kamu akan dapati England lebih kurang sama macam Malaysia, iaitu mempunyai populasi yang pelbagai. Ada yang originality dia bukan daripada England tapi daripada Jamaica, daripada Senegal, Malaysia, Brunei dan sebagainya. Okey? Dan begitu juga dengan Malaysia. Seterusnya, kenapa kita perlu menjaga adab bernegara? Yang pertama, kita perlu menjaga nama baik negara. Sebagai seorang rakyat, sebagai seorang yang mematuhi peraturan dalam sebuah negara, kita perlulah mengharumkan nama negara dengan mencapaikan pencemerlangan peringkat tertinggi. Adakah mengharumkan nama negara ini pada bidang akademik? Perlukah kita mendapatkan PhD dan sebagainya sampai jadi seorang ternama ataupun mendapatkan Nobel Prize dan sebagainya? Itu kalau sampai ke tahap itu, alhamdulillah. Tapi bukan semua orang mampu sampai ke level itu. Tapi mengharumkan nama negara ni sedikit sebanyak berfungsi sebagai kita tak perlulah membuat apa-apa benda yang boleh memburukkan imej negara. Sebagai contoh, kita Melayu Islam. Okey? Adakah kita memburukkan nama Islam disebabkan kita itu adalah Islam? Tidak. Islam selama-lamanya syumul. Agama yang syumul, bersih, yang terhindar daripada segala fitnah dan sebagainya. Tetapi kita yang menganut, yang dinamakan Muslim ini, orang yang menganut agama Islam,
itu sendirilah yang mencemarkan Islam. Sebagai contoh benda-benda yang tak dianjurkan agama tapi kita buat, kan? Dan sebagainya. Seterusnya, poin nombor 2, tidak memburukkan imej negara. Ini samalah macam Ustaz sebutkan sebelum tadi. Maknanya kita jaga imej negara kita. Malaysia di mata dunia dipandang tinggi. Orangnya berbudi pekerti, sopan santun dan mempunyai nilai adab yang tinggi. Seterusnya, poin nombor 2 adalah cinta pada negara. Okey, apa maksud cinta pada negara? Cinta pada negara ini tak perlulah kita duk laung-laung I love Malaysia, uhibbu Malaysia dan sebagainya, kan? Cukup sekadar kita yang pertama mempertahankan negara sekiranya diancam musuh. Contohnya sekarang ini, apakah musuh utama kita pada saat ini? Ustaz boleh simpulkan musuh kita yang pertama pada saat ini adalah COVID-19, novel coronavirus. Okay? Kenapa Ustaz kata dia musuh? Sebab musuh adalah satu sifat di mana membawa ancaman kepada kita. Jika kita diancam, itu adalah berbentuk musuh. Tapi adakah musuh itu boleh jadi lawan atau boleh jadi kawan? Ya, betul. Ada musuh bolehkah jadikan sebagai kawan dan lawan. Tapi untuk COVID-19 ni, Ustaz tak nampak untuk dijadikan kawan. Jadinya, untuk mempertahankan negara, kita perlulah mencegah wabak COVID-19 daripada terus menular. Sebagai contoh, kamu semua ada laman sosial, Facebook, Instagram dan sebagainya, mana-mana laman platform. Dan gunalah platform yang kamu ada itu mewawarkan pada masyarakat, tolong stay at home. Jangan keluar rumah. Kalau tak perlu nak prank sana, prank sini naik motor, stay at home. Okay, bantulah kerajaan, bantulah negara kita daripada diancam COVID-19. Okay, harap ada banyak penurunan dalam minggu-minggu yang terakhir ini. Okay. Seterusnya, poin nombor 2, berusaha memajukan negara. Ini semua maklumlah apa maksud memajukan negara. Maknanya dari segi akademik, ekonomi, sosial, masyarakat dan sebagainya. Seterusnya, tidak merelakan negara dirosakkan. Apa-apa ancaman yang ada di muka bumi Malaysia ni, kita segera tolak, jangan dibawa masuk. Jaga budaya agama bangsa kita. Right. Seterusnya, memelihara keamanan. Okay. Keamanan dan ketenteraan kita kena pertahankan. Sebab itulah Ustaz selalu stigma masyarakat. Macam sebagai Ustaz, sebagai seorang pendidik, kata, cikgu buat kerja apa sahaja, duk cuti sekolah saja. Ustaz tak setuju kenyataan tu. Okay? Sebab Ustaz sebagai seorang pendidik nak memanusiakan manusia bukan mudah. Okay? Begitu juga dengan sekarang. Dulu orang selalu condemn polis, tentera makan gaji, buta, tak buat kerja apa, just nak saman orang sebagainya. Tapi sekarang ini, siapa yang menjadi frontliner di hadapan menjaga keselamatan nyawa kita? Doktor di hospital bertaruh nyawa setiap hari 16 jam. Itu pun tak sempat balik rumah. Kalau sempat balik rumah pun, dapat jumpa anak 2 minit pun dah kira bersyukur dah. Sebab apa? Memang tak ada masa dan mereka pun tak boleh peluk anak. Takut disebabkan membawa virus terkena pada anak dia. Itu sacrifice pengorbanan seorang doktor. Begitu juga dengan askar dan polis yang menjaga keamanan negara, yang buat sekatan dan sebagainya. Mereka lebih tinggi untuk terkena virus. Sebab apa? Mereka terdedah dengan orang awam dan sebagainya. Tapi disebabkan selfish kita, pentingnya diri kita, menyebabkan mereka terpaksa on duty menjaga keselamatan nyawa kita. Okeylah. Seterusnya, segala unsur yang boleh memperandakan negara patut dihindari. Typo di situ. Seterusnya, mengekalkan suasana harmoni. Okey. Seterusnya, poin yang terakhir adalah berbakti kepada negara, iaitu memberi sumbangan mengikut kebolehan dan kemampuan. Okey. Ini contohnya macam para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi, contoh yang Ustaz boleh ambil, para sahabat Saidina Abu Bakar, Osman, Ali dan sebagainya. Ataupun lain-lain para sahabat yang boleh kita kongsi, di mana di dunia mereka banyak harta, tapi untuk di jalan Allah mereka sanggup menghabiskan, memberi segala harta untuk berjihad di jalan Allah. Okay? Berjihad di jalan Allah. Sebab mereka percaya konsep rezeki, makin banyak engkau memberi, lagi banyak engkau menerima. Cara menerima tu bukanlah nilai yang kamu bagi RM1, kamu dapat RM10. Tetapi mungkin nilai RM1 yang kamu bagi, mungkin Allah ganjarkan benda-benda yang lain. Contohnya, emosi kamu stabil, keluarga bahagia, masa diluaskan, dilapangkan, dan kamu mungkin peroleh nikmat jiwa. Itu yang paling
paling tinggi lah nilai dia. Okey, seterusnya adalah apakah faedah menjaga adab bernegara? Itu adab bukan ada. Typo di situ sekali lagi. Okey, yang pertama adalah negara akan bertambah baju, nama negara harum di mata dunia dan negara dapat diselamatkan daripada ancaman musuh. Inilah faedah-faedah kalau kita menjaga negara kita daripada anasir-anasir luar. Okey, sebagai contoh, Yahudi ataupun Israel dan sebagainya daripada dulu lagi memang memerangi umat Islam. Okey, umat Islam sehingga kini. Tapi adakah mereka berjaya menawan Islam sepenuhnya? Tidak. Melalui peperangan, melalui siri-siri, pergolakan semua, masih Islam tetap utuh hingga sekarang. Tapi mereka menggunakan teknik yang lain untuk meruntuhkan institusi umat Islam sekarang ini. Dengan cara apa? Cara yang biasa dekat dengan diri kita, iaitu entertainment, iaitu hiburan. Contohnya platform-platform di televisyen, platform IG, Facebook, Twitter, TikTok tu ada ke? Dan sebagainya. Itu adalah platform-platform yang dibina oleh Yahudi untuk merosakkan umat Islam. Okay? Jadi sebagai umat Islam, kita perlulah mengawal diri. Kita boleh menggunakan platform-platform yang dicipta oleh orang-orang itu, tapi kita tidak boleh terlalu memuja, mengagung-agungkan sehingga kalau kita tak buka Instagram satu hari, kita akan resah, kita akan risau dan sebagainya. Tak boleh. Yang paling risau adalah kita meninggalkan Quran. Walaupun sehari kamu tinggalkan Quran, Quran akan tinggalkan kamu 1000 tahun. Okay? Itu yang pasti. Okay? Seterusnya, antara kesan jika tidak menjaga adab bernegara. Yang pertama, negara akan mundur. Lihat negara yang banyak konflik, kalau kita tak jaga adab negara, contohnya negara Islam kita, saudara kita iaitu negara di Syria, disebabkan ada perbezaan pendapat dari segi fahaman, iaitu Syiah dan Sunni, mereka sesama mereka berkelahi, dan negara Syria merupakan negara yang paling ramai pelarian dalam dunia ini. Banyak rakyat-rakyat negara Syria yang berduduk di kawasan Turki, di kawasan Palestina dan sebagainya. Mereka menjadi pelarian, tinggal dalam kemah, dalam musim salji, sehelai sepinggang dan sebagainya. Itu menyebabkan sesuatu negara akan mundur. Tapi negara Syria ni berbalik pada pokok pangkalnya adalah disebabkan pentadbirannya, iaitu bawah pimpinan Bashar al-Assad. Kita tahu Bashar al-Assad ni adalah seorang yang liberal, Syiah dan sebagainya, dan menghalalkan darah Sunni, orang-orang Sunni kita. Okay? Seterusnya, negara huru-hara dan mudah dikuasai oleh negara lain. Sebab itulah kita perlu jaga negara Malaysia. Kita sudah berapa tahun kita merdeka, daripada 1957 hingga tahun 2020. Kemerdekaan kita perlu dijaga. Jangan mudah kita memberikan laluan kepada negara-negara besar untuk menjajah semula Malaysia. Penat dulu nenek moyang kita bermandi darah, berlumur darah, terbunuh sana sini untuk memerdekakan negara kita. Janganlah kita sebagai pelapis cucu cicit masyarakat yang terdahulu mudah memberikan negara kepada pihak luar. Baik. Seterusnya, antara bukti kecintaan kita kepada Malaysia sebagai seorang rakyat, ustaz sebagai seorang pendidik dan kamu sebagai seorang pelajar, apa yang boleh kita lakukan untuk negara kita Malaysia? Kita tak perlukan wang ringgit. Kalau kita tak mampu, wang ringgit tak apa. Kalau tak mampu, tenaga tak apa. Tapi yang paling penting, sekiranya negara kita diancam, kita perlulah mempertahankan negara kita. Itu penting. Okay? Macam Ustaz cakap, macam COVID-19, mudah aja. Perdana Menteri kita, Tan Sri Muhyiddin Yassin, kata stay at home. Buat aktiviti apa-apa pun, nak masak-masak ke kat rumah ke, nak baca buku ke apa ke, stay at home. Jangan keluar. Itu saja, mudah kan? Bukan suruh pergi perang pun. Tapi pun ada segelintir masyarakat kita yang masih berdegil dan tidak faham. Seterusnya, patuh pada undang-undang. Maknanya apa-apa undang-undang yang melibatkan kamu pada peringkat pelajar, patuh undang-undang itu. Seterusnya, berusaha memajukan negara dan tidak melakukan sebarang provokasi yang boleh menimbulkan kecelaruan ataupun salah faham dalam sesebuah negara. Jadi, itu saja slide untuk hari ini. InsyaAllah pada hari-hari yang berikutnya, Ustaz akan usahakan slide-slide yang akan datang. Jadi di bawah video ini, Ustaz sertakan link latihan ataupun lebih pada game dan sebagainya. Kamu buatlah mengisi masa lapang kamu. InsyaAllah Ustaz akan
susulkan video-video yang lain, pembelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Jaga diri. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.